Wanita hari ini. Bersama kami dan bagi anda yang baru sahaja menonton Wanita Hari ini, hari ini kami bawakan anda variasi menu kerabu, dan menu pertama yang ingin kami kongsikan bersama anda adalah menu yang cukup istimewa, iaitu kerabu markonah ronggeng dan juga kerabu rampai Tanjung Puteri bersama dengan Chef Zainal. Ya, Chef, apa khabar? Sihat? Saya sihat, Chef. Cukup ceria warna Okey. baju raya Chef hari ini. Baik, Saya Chef. mood raya lah. Mood raya, bagus betul. Chef. Okey, Chef, kerabu markonah ronggeng dan juga kerabu rampai Tanjung Puteri. Okey. Saya tak pernah dengar nama kerabu ni. Adakah ini Chef punya special recipe ke macam mana? Ini ciptaan saya. Ciptaan Okey? Chef. Bila Okey. wanita hari ini nak satu resipi tentang kerabu, saya create satu resipi special untuk wanita hari ini. Okey, itulah kerabu kan Okey. kita boleh dipelbagaikan, dan Betul. itu yang Chef akan tunjukkan kepada kita. Yang mungkin Chef ingin tunjukkan pertama adalah kerabu rampai Tanjung Puteri. Ya? Okey, Chef, apa keistimewaan kerabu rampai Tanjung Puteri ni? Okey, kerabu rampai Tanjung Puteri ni dia mesti ada 4 rasa. Pertama sekali kita ada manis, gula, kemudian garam, okey, untuk masin, dan air perahan limau untuk masam, dan sedikit cili flakes lah. untuk flakes lah. Untuk pedas. Okey. Okey. Empat elemen ni mesti ada dalam kerabu untuk menghasilkan kerabu yang sedap lah kan. Ingat tu 4 elemen untuk menghasilkan kerabu jangan ni. lupa. Kemudian sebagai base dia kita gunakan sengkuang. Kita juga boleh gunakan timun. Kalau nak timun pun boleh Okey, tapi kita gunakan sengkuang. Kerana sengkuang dia akan masuk segala flavor-flavor ni perasa-perasa ni. Okey, adakah sengkuang juga dipilih Chef kalau berbanding dengan timun lah kan? Sebab sengkuang ni lagi orang kata crunchy daripada timun. Kadang-kadang kalau dah lama tersimpan dia lembik sedikit. Okey. Sengkuang ni dia agak tough sikit, jadi dia tak berair sangat. Kalau timun dia berair. Ya, betul. Jadi saya pilih sengkuang untuk hari ini. Jadi bila kita makan dia bunyi kruk-kruk, sedap betul. tu. Okey, bahan yang kita perlukan adalah biasalah gula, garam, lepas tu air limau. Okey, ni lada kering yang kita dah sangai. Kita sangai. Kemudian kita blend jadi macam flake macam nilah Okey, baik. Untuk perasa pula kita gunakan udang kering. Udang kering pun kita blend sikit. Okey. Sambil-sambil kita buat kerabu rampai Tanjung Puteri ni Chef. Kita masukkan sengkuang ya. Sengkuang. Cara dia senang. Semua kalau gunakan metod saya ni semua masuk sekali aja. Okey. Ini yang Chef masukkan adalah apa tadi? Udang kering. Udang kering. Udang kering. Kemudian kita masukkan gula. 4 elemen yang Chef kongsikan tadi ya. Sedikit garam. Garam. Kemudian limau. Limau. Baik Chef, kalau mereka dekat rumah nak guna cili padi, boleh tak? Boleh. Tapi kalau cili flake ni, dia color dia lain sikit Lain sedikit. Okey, dan ini pula daun kunyit. Daun kunyit. Okey, kita masukkan daun kunyit. Kemudian kita masukkan ni dia gajus. Cukup berkhasiat saya lihat. Gajus dengan badam. Gajus dan badam. Masuk dia semua sekali Okey. Kemudian kita masukkan kacang. Okey, baik tumbuk. Chef. Sambil-sambil Chef masukkan segalanya dan gaul, kita nak tahu juga keistimewaan kerabu markonah ronggeng ni. Saya lihat macam ada satu pokok pisang yang cukup comel dekat depan saya ni. Okey, ini sebenarnya melambangkan seantero pisang tu. Satu pokok sekali saya ambil untuk masak ni. Okey. Jadi kerabu markonah ronggeng ni memang guna setiap bahagian pisang ni ke macam mana? Ya, setiap bahagian pisang. Kita ambil batang pisang, kemudian kita ambil pucuk pisang ni, jantung pisang. Pisangnya sekali dengan kulitnya sekali. Segala-galanya ada. Okey, baik. Kalau kamera boleh fokus, ini hasil kerabu markonah ronggeng yang sudah siap Chef hasilkan. Seperti yang Chef katakan, kerabu markonah ronggeng ni ada segala-galanya bahagian pisang. Tapi rasanya macam mana, Chef? Oh, sedap. Elemennya pun lebih kurang sama juga. Okey, tapi yang tu saya gunakan lada merah. Okey, jadi memang 4 elemen yang Chef katakan tadi tu sememangnya ada dalam kedua-dua kerabu inilah. Ya, ni pun dah siap dah. Lihat ni kerabu kerabu rampai Tanjung Puteri yang dah siap, cepat sahaja, dan saya rasa agak berkhasiat juga sebab tadi Chef masukkan gajus, badam, dan kita ada perasa yang secukupnya, tak ada bahan pengawet segalanya, cukup healthy, fresh, raw. Inilah keistimewaan
salad orang Rasa Asia dia ataupun eksklusif, salad Chef Zainal. Sungguh eksklusif, khas untuk wanita hari ini. Ya, betul. Okey, baik Chef. Bagi mereka di rumah yang ingin mendapatkan resepi kerabu ini ataupun resepi-resepi lain, di mana mereka boleh 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 cari saya di Instagram saya, Chef Zainal 25. Ataupun di Facebook, Chef Zainal Abdul Rahman. Ataupun restoran Tanjung Puteri. Okey, baiklah Chef. Terima kasih banyak-banyak Chef Zainal atas dua resepi kerabu yang istimewa buat wanita hari ini. Baik, Fiza, ada resepi kerabu yang cukup istimewa juga yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Silakan Fiza. Kalau Sugi dengan kerabu Markonah ronggengnya, penggemar makanan laut ini mungkin stesen yang sesuai untuk anda. Apa khabar Syaz dan juga Puan Zaida? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, menu kita hari ini tak kurang hebat, uniknya juga sebab hari ini kita nak buat kerabu shell laut bersama dengan kerabu seafood ini segera. Okey, mungkin Syaz boleh kongsikanlah dari mana datangnya idea dan kreativiti untuk buat kerabu shell laut ni? Okey, Fiza. Itulah keunikan di Mahfuz Shell Laut. Kita orang sentiasa mahu sesuatu yang orang kata lebih baharu dan orang kata tak samalah dengan orang lain. Okey. So orang kata kat mana-mana I don't think so yang orang pernah rasa ataupun pernah cuba kerabu shell laut. Fiza pun mesti tak pernah. Tak pernah. Yes. Okey, teruja sebab kalau kita tengok seafoodnya semua memang segar-segar dan besar-besar. Okey, dari segi bahan-bahan yang digunakan, kalau Puan Zaida nak buat kan, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat ni? Biasanya shell out, dia ataupun shell out kita ada ketam, kupang, bambu lala, udang, kerang, ya, dan lala. Okey. Lala dan bambu lala. Bahan-bahan ni perlu direbus dulu. Direbus dulu hingga masak betul ya. Kemudian baru kita gaul dengan bahan-bahan lain lah. Okey, sambil Puan Zaida teruskan, mungkin Syaz boleh kongsikanlah juga. Kalau ini mungkin satu cita rasa baharu untuk peminat-peminat seafood. Sebab kadang-kadang kalau kita masak sambal ataupun kita masak kari ataupun kita masak biasa kan. Tapi bila kita lihat ada kerabu shell laut ini memberi satu keunikan perbezaan juga dari segi rasa tu. Inspirasi resepi ni pula sebenarnya daripada Thailand ke ataupun daripada mana? Yes, actually kerabu ni dia datang daripada mostly orang akan buat daripada Siam lah. Daripada Thai lah kan. Okey, so kita orang memang peminat makanan Thailand. Kita nak buat macam shell out tom yum, ada juga orang dah buat shell out tom yum. So kita ada juga shell out tom yum, tapi untuk pelbagaikan lagi, untuk enhance lagi menu tu, kita try buat kerabu sebab kita ada orang yang nak makan sayur bersama sayuran, tahu tak? Ni ada campuran sayuran macam ada tomato, ada suun. Okey, kalau kebiasaannya ada orang juga dia rebus seafood tu dia buat pencicahnya asing. Tapi ini lebih mudah. Sekali. Okey, dan ada sayur, ada suun tu juga. Betul. Kalaulah kata ada orang dia tak makan ketam, tapi nak digantikan dengan kerang dan sebagainya, adakah dibolehkan? Dibolehkan juga. Ikut sekali lah. Ikut selera lah. Ikut selera. Kata kalau tak makan pahat buluh tu, tak makan pahat buluh tu, kita boleh tukar dengan something else. Okey, nak tanya satu soalan ni untuk Syah ataupun Puan Zaida. Kebiasaannya kalau cakap tentang seafood ni, ramai orang takut bau ataupun rasa yang hanyir. Tapi ada tak sebarang tips yang boleh nak hilangkan rasa hanyir melalui kerabu ni? Inilah yang kita letak ni, daun-daun ni. Bau dia tu. Bau tu. Daun ketumbar, daun sup dan daun limau. Okey. Ini untuk hilangkan bau-bau hanyir tu. Menambahkan bau lah. Bau sedap ya. Dan of course limau tu nanti akan lagi menambah rasa dia lah bila dah mix together. Kiranya kita gaul dah siap dah ni. Okey, ini dah terus siap boleh dah. dihidang. Dah boleh dihidang. Okey, ini silakan. Cara penyediaan dia lebih kurang dengan kerabu-kerabu lain juga. Kerabu mangga ke, kerabu sotong ke. Cara penyediaan dia ataupun bahan-bahan dia lebih kurang. Okey. Perbezaannya kalau selalu kita makan tom yum campur. Betul. Ini kita makan kerabu seafood campur lah. Betul. Okey, dah siap dah ni. Kita dah gaul semua. Siap dah. Okey, kalau Syaz boleh tolong tuangkan kat sini, kita boleh kongsikan menu kedua kita. Okey, Syaz tolong tuang. Menu kedua kita ni, ini mungkin popular juga kalau kadang-kadang kita pergi lihat ada kedai-kedai tom yum kan, menyediakan kerabu mi segera. Tapi apa yang menariknya daripada Mampus ni kalau kita dapat lihat bahan-bahan yang digunakannya seperti udang ni besar-besar. Adakah ini memang daya tarikan yang ada di sini? Ya, betul. Sebab kita jual barang seafood kan. So makanan laut. So apa yang kita nak bagi adalah kita nak jaga dia punya kesegaran dan juga kualiti dia. Termasuklah saiz dia. So bila orang bayar, dia orang puas hati. Okey. Mungkin Syaz boleh kongsikan
Kella juga, selain daripada kerabu shell laut yang unik ini, kerabu mi segera, apa lagi sebenarnya menu-menu lain yang terdapat di kedai Syah sendiri? Okey, di Mafioso Shell Out kita ada set original, itu kita punya secret recipe lah. Daripada mama tu original recipe kita, tak akan dapat dekat mana-mana. And then kita ada set kampiong, masak lemak cili api, kita ada buttermilk, kita ada salted egg, kita ada curry. Lepas tu kita ada siput sedut masak lemak. Itu kita punya specialty juga. Siput sedut kita makan pun atas kertas. Okey, boleh kongsikan tak laman sesama Instagram kalau mungkin ada penonton-penonton yang teringin nak tengok apa lagi menu-menu yang ada, kat mana lokasi kan, bagaimana cara untuk mereka melihat di laman sesawang sosial? Okey, boleh follow kami di Instagram kami Mafioso MAFIOSO _ Shell Laut SHELLAUT. Di situ Facebook pun sama Mafioso Shell Laut. Okey. Jadi ini telah pun siap hasil Senang, gaul aja kerabu semua. Gaul je semua. seafood mi segera. Ya. Mi segera. Oh, ya Allah, Tuanku terliur saya tengok baunya ni kan. Dah bau kan? Bau kan. Saya kira bau kalau dia cakap sedap. tentang kerabu ni, ia sebenarnya bergantung pada kreativiti kita juga lah kan. Betul. Apa saja bahan yang ada dalam peti sejuk, Betul. boleh kita Boleh kita jadikan gunakan. Kalau ada kerabu. cendawan, macam cendawan, masukkan cendawan. Boleh ikut kreativiti kita. Alright. Sambil saya nak menikmati hidangan kerabu shell laut dan juga kerabu mi segera ini, kita nak lihat di sebelah Sugi, apa antara menu istimewa yang ada bersama dengan Sugi di sebelah. Silakan Sugi. Fiza, bukan setakat awak seorang yang terliur. Saya pasti mereka yang tengah menonton pun sedang terliur sekarang ni. Baik, macam-macam kerabu yang sudah dikongsikan setakat ni. Tapi yang ini mungkin kerabu yang agak popular dan menjadi kegemaran ramai, iaitu kerabu perut dan juga kerabu mangga. Kita bersama dengan Puan Nur Zizah dan juga Cik Alia untuk berkongsi resepi mereka. Baik, Puan Zizah nak tahu juga, kerabu perut ni mungkin menjadi kegemaran ramai dan dah biasa orang makan kan. Ya, Tapi apa keistimewaan kerabu perut yang awak bawa hari ini? Okey, untuk kerabu hari ini kita ada campuran irisan mangga dengan tomato. Irisan mangga. Jadi segala-gala kerabu yang ada dekat depan betul. kita ni hari ini ada mangga dekat dalamnya. Ya, betul. Okey, boleh kongsikan bila kita cakap mengenai kerabu perut ni, perut tu macam mana biasanya kita nak tahu sesuai untuk digunakan untuk kerabu? Bila kita masak tu, kita rebus tu kan? Macam mana nak tahu? Perut ni bila kita dah rebus tu, bila kita nak tahu dia dah masak ke belum, kita cuma macam ambil pisau ke apa, kita cucuklah tengok sama ada dia dah masak ke belum. Okey. Macam mana pun kita kena rebus dulu. Okey, baiklah. Rebus kita kena dahulu. rebus dahulu. Okey, bila cakap pasal kerabu perut ni, biasa kena macam mana rasa dia? Patut masam, manis, pedas ataupun lebihkan pedas dia ke macam mana tu? Okey, dia sebenarnya sebenarnya dia kena ada rasa pedas, masam dengan sedikit masin. Tak perlu ada gula Okey, tak perlu ada gula. tak perlu ada lain gula. sikit ya. Okey, antara bahan yang kita dah masukkan adalah perut. Lepas tu kita masukkan irisan mangga Ini penyedap dia. Okey. Kita masukkan Mangga yang lebih masam, lebih on Ya, lah orang ini kata mangga ya. muda sebentar. Mangga muda. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan irisan, kalau siapa yang lagi suka pedas tu kita masukkan irisan cili, bawang dengan perahan limau sikit. Okey, yang Walaupun ini mangga tadi ni kita dah masukkan masak. adalah Ini sambal. paste je sekitar. Paste Kita ada special, istimewa Ya, ke? betul sekitar. Okey. Kita ada cili api, cili besar. Yang penting belacan sekitar. Okey. Dengan garam, air asam jawa. Okey. Ini kita punya menu special tau sekitar. Okey. Sesuai juga dibuat sambal belacan Baik, kalau ini tak cukup pedas, nak lebih pedas, guna cili padi yang Ya, boleh. Kita diiris boleh tu. tambah cili api. Okey, kalau saya kat sebelah ni saya tengok color dia, orang kata meletup dekat dalam Ya, mulut lah memang saya betul. rasa sebab macam dah merah, banyak sambal-sambal cili-cili dia. Okey, ini kerabu perut. Kerabu perut. Kalau kerabu mangga pula, Okey. walaupun straightforward lah orang tahu kan, kerabu Ya, mangga betul. kita guna mangga. Apa keistimewaan kerabu mangga yang ada di Jeruk Sis Ziza ni? Okey, kita yang specialnya Sugita, kita menggunakan mangga muda tau. Okey. Kita menggunakan mangga, mangga muda Mangga ni memang masam. Masam. Ya. Okey. So kita pakai paste yang sama juga Sugita. Kita masukkan bawang, Okey. kita masukkan tomato. Kita boleh tambah lagi Okey, saya kira
bahan-bahan yang digunakan untuk kerabu perut dan juga kerabu mangga adalah sama sahaja. Ya, betul. Bezanya yang ini tiada, yang kerabu mangga tak ada perut lah. Yang ya, ini betul. Ada perut. Okey, baik. Selain daripada dua kerabu yang dikongsikan ini, apa antara menu kerabu yang boleh dikongsikan oleh Puan Ziza ataupun yang ada di sini juga? Okey, kami ada menyediakan ada colik, colik buah sekitar, nampak dia? Ya. Ada jeruk, semua menggunakan buah-buah yang segar. Okey. Kita menggunakan mangga muda. Lepas tu kita ada laksa mangga muda. Oh. Memang sedap. Okey, Kita kena try sebab dia ada hirisan mangga tu. Okey, Ada baik. masam-masam pedas kan, ada masam lagi. Okey, baik. Segala-galanya ada mangga muda, Ya, tapi betul. berbalik kepada kerabu perut dan juga kerabu mangga kita ni. Ya. Biasanya kalau kerabu ni, saya kira kalau kita buat masa tu makan baru fresh, Ya, lagi betul, sedap. Sunita, betul. Tapi kalau mereka yang dah buat tapi nak simpan juga boleh, atau bagaimana mereka boleh simpan supaya kerabu ni tahan fresh, tahan segar walaupun dah beberapa hari ataupun Kita simpan sehari. dalam peti lah Fiza. Segitar. Segitar. Kita masukkan dalam peti lah. Okey. So dia akan jadi macam ni nanti. Untuk kerabu perut dan hirisan mangga. Okey. Okey. Dan kalau betul-betul tak ada masa, walaupun kerabu ni kita main campak-campak je kita letak, boleh dapat paste ni lah, lepas tu kita campur dan betul, buat Sugita. sahaja. Paste ni kan? boleh, satu paste ni boleh buat pelbagai jenis kerabu. Okey, dan kalau okey. mereka nak ketahui lebih lanjut mengenai resepi kerabu ni ataupun paste ataupun sambal belacan yang kita gunakan tadi tu, bagaimana boleh mereka menghubungi Puan Ziza? Okey, boleh intai-intai IG Jeruk Si Ziza. Okey. Kami ada menyediakan pelbagai jenis colik, kerabu, laksa. Boleh WhatsApp. Okey, terima kasih banyak-banyak Okey, Puan Sugita. Nur Ziza dan juga Alia. Baik, anda di rumah sabar, kami ada lagi menu kerabu yang ingin dikongsikan bersama anda. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini.